Kerana jahiliahnya. Bukan tak sayang berkaum, sayang berkaum. Tapi sayang berkaum ini selamatkan dia dengan Islam. Selamatkan dia agama Allah. Bukan sayang dia jahiliah ikut dia juga. Sokong dia juga. Dan Nabi terpaksa berperang dengan kaum dia sendiri. Dengan bangsa dia sendiri. Berperang dengan bangsa dia sendiri. Orang Arab. Abu Jahal tu Arab. Abu Lahab tu Arab, bukan Melayu. Ini Arab semua. Daripada bangsa Nabi SAW. Oleh kerana itu kita jangan rasa risau pasal apa berlawan sama-sama Melayu ni. Nabi berlawan dengan Arab. Bangsa dia sendiri. Nabi Nuh berlawan dengan kaum dia. Nabi Hud berlawan dengan kaum dia. Ibrahim berlawan dengan kaum dia. Kaum dia yang mengikut jahiliah. Mengikut cara yang tak betul, yang perangai huduh. Mulakan dengan kaum dulu, dengan bangsa dulu. Perbetulkan bangsa kita dulu. Dan Allah Ta'ala menyuruhkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah amaran kepada kaummu, keluargamu yang hampir dulu. Nabi panggil pak saudara dia, semua pak saudara dipanggil. Mak saudara dia panggil yang dekat-dekat dulu. Berhimpun dalam rumah. Nabi kata, aku tak boleh menyelamatkan kamu pada hari akhirat. Walaupun mu ni anak beranak aku, keluarga aku, anak aku, pak saudara aku, mak saudara aku, aku tak boleh tolongmu dah hari kiamat kelak, kecuali kamu bersama dengan Islam. Kalau dah ikut Islam, walaupun mu anak beranak aku, keluarga aku tak boleh tolongmu. Itu penegasan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka bermulalah berlawan dengan anak beranak sendiri, bangsa sendiri, dan didukung pula oleh raja-raja, pemimpin-pemimpin yang mahu mengekalkan kuasanya. Pemimpin yang merasakan kalau ikut Nabi tak boleh minum arak, kalau ikut Nabi tak boleh buat maksiat, tak boleh berzina, tak boleh buat benda-benda mungkar, tak boleh ikut suka, maka mereka lawan Nabi-Nabi. Maka Nabi-Nabi terpaksa berlawan dengan kaum dia, berlawan dengan pemimpin-pemimpin yang paling besar, dan pemimpin ini tak mengendahkan seruan Nabi. Kenapa? Kerana mereka rasa ada kuasa. Sebab ada tentera ramai, polis ramai, kekuatan banyak, ada harta banyak. Mereka dengan harta banyak. Ini ujian daripada Allah SWT kepada orang-orang yang beriman. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Tuhan yang di dalam kuasa genggamannya segala kerajaan yang ada di dunia di bawah genggaman Allah. Dia maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala menguji kamu dengan mati dan hidup. Mu hidup mati di atas dunia ni, Allah Ta'ala nak uji kamu. Uji dengan nyawa kamu, uji dengan diri kamu, uji dengan harta kamu, dan uji dengan kerajaan kamu. Mempercaya siapa yang beri rezeki, Allah Ta'ala ke tak? Mempercaya siapa kerajaan yang sebenar, Allah Ta'ala ke kerajaan manusia? Ini ujian. Maka dia uji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jadikan rasul-rasul ni manusia yang bersih, yang dia pelihara daripada dosa, yang akhlaknya baik, supaya manusia melihat beza di antara rasul-rasul dengan raja-raja yang jahat ini. Tapi ada orang dia tak kejahat, asal boleh benda, asal boleh harta, atau senang dunia, jahat kejahat gila. Dia lihat apa? Mereka tak lihat akhlak rasul-rasul yang dilantik oleh Allah SWT. Itu zaman ada rasul, zaman ada rasul begitu. Maka zaman tak ada rasul ni lebih mencabar lagi. Al-Quran menjadi rujukan yang sebenarnya bahawa segala tuduhan yang dilakukan ke atas para rasul alaihi wassalatu wassalam oleh orang-orang kafir kesemuanya rekaan semata-mata kerana tidak ada peluang sedikit pun bagi mencela pribadi mereka. Bila tak mampu nak lawan rasul-rasul, mereka tuduh rasul-rasul ni ahli sihir, tuduh rasul-rasul membawa ajaran sesat, tuduh rasul-rasul memecah belahkan masyarakat, tuduh rasul-rasul ni berjuang kerana nak jadi raja.
Nak jadi pemimpin, bukan nak menyelamatkan umat. Di sinilah maka Allah Ta'ala menunjukkan di dalam sirah Nabawiyah, perjalanan perjuangan Nabi SAW. Apabila pemimpin Mekah menawarkan kepada Nabi itu supaya jadi raja di Mekah, Nabi tolak jadi raja. Nak tawar harta kekayaan, Nabi tolak. Pasal apa tolak? Kerana ambil raja, ambil kekayaan, tidak melaksanakan Islam. Islam ditinggalkan, maka ditolak oleh Nabi SAW. Berbeza dengan Nabi Yusuf AS, yang nak diberi Nabi Yusuf menjaga khazanah Mesir. Dengan syarat Nabi Yusuf diberi kebebasan untuk melaksanakan syariat Allah, menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia. Akhirnya Yusuf dilantik menjadi raja negeri Mesir. Dan Nabi kita Muhammad SAW menjadi pemimpin yang melaksanakan Islam di Madinah Munawwarah untuk buktikan. Bukan kerana nak jawatan itu saja, nak benda tu. Mereka dia ingat kepala Nabi ni macam kepala mereka, macam fikiran mereka. Yang keempat, walaupun Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam itu hamba-hamba yang mengabdikan diri mereka kepada Allah, tetapi Allah telah memberi pujian yang tinggi kerana kesungguhan mereka sebagai abdi kepada Allah yang lahir dari hati mereka yang lebih mengenali Allah dari manusia-manusia lain. Allah Ta'ala menyanjung Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim. Mereka adalah hamba-hamba yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Dia tak puji melainkan orang yang layak dipuji. Kita kadang-kadang puji tak kena orang. Tengah-tengah puji berdebuk jatuh. Tengah-tengah puji rupanya jahat ingat kebaik. Jadi begitu. Tapi Allah Ta'ala memuji Rasul-Rasul. Bila orang tu Allah Ta'ala puji, maka percayalah orang ni benar-benar dipilih oleh Allah Ta'ala. Bacalah firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Surah Al-Isra ayat 1. Artinya maha suci Tuhan yang telah menjadikan hambanya di waktu yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Surah Isra ayat 1. Ayat ini mengisahkan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Allah kata, aku bawa hamba aku. Tuhan sebut Nabi SAW dengan hamba dia. Hamba aku ni, maknanya Nabi benar-benar seorang yang kuat ibadat pada Allah Ta'ala. Hamba Allah yang sungguh, bukan hamba Allah yang derhaka. Hamba Allah, bukan hamba Allah yang lawan Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala memuji dengan hambanya, seorang hambanya, yang itulah Muhammad SAW. Aku jemput dia menjadi tetamu aku pada malam Isra dan Mi'raj untuk melawat alam yang luas, melawat alam bumi dan alam langit, alam dunia, alam akhirat, alam yang dapat dilihat dan alam gaib, alam manusia, jin dan alam malaikat. Ditunjuk kepada Nabi SAW, dijemput menjadi tetamunya. Bila Allah Ta'ala puji, sudah tentulah orang yang benar-benar terpuji. Firman Allah Ta'ala, wadhkur abdana Ayub, dan ingatlah akan hamba kami Ayub. Surah Sad ayat 41. Rasul yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit, dimatikan anak-anaknya, dihilangkan hartanya, hartanya dihilangkan, anaknya dimatikan, dia disakitkan pula. Dalam masa beberapa tahun disakitkan, ditimpa oleh penyakit. Allah Ta'ala nak tunjuk di hadapan malaikat, nak tunjuk di hadapan syaitan, iblis yang jahat, bagaimana Rasul ni manusia yang terpuji. Bukan macammu wahai iblis, bukan macam kamu wahai malaikat. Malaikat makhluk yang terbaik, Rasul-Rasul lebih baik lagi. Malaikat tak diuji dengan sakit. Wahai iblis, tengok molek, ini hamba-Ku Ayub. Iblis yang diizinkan untuk menunjukkan penyakit kepada Nabi Ayub,
Nabi Ayub tidak kufur ketika senangnya dan tidak kufur ketika sakitnya. Maka Allah menyebut, wadhkur abdana Ayub, dan ingatlah berhamba kami Ayub. Allah Ta'ala memuji Nabi Ayub alaihi salam. Firman Allah Ta'ala, wadhkur abdana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Artinya ingatlah akan hamba-hamba kami Ibrahim dan Ishaq dan Yaqub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Ayat ini Allah Ta'ala memuji Nabi-Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub alaihimus salatu wassalam, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar, amalan-amalan yang hebat, yang menandakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu-ilmu yang tinggi, ilmu wahyi yang disampaikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi ayat-ayat yang seperti itu yang merupakan sanjungan dan pujian daripada Allah kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, kerana mereka benar-benar mempunyai perasaan dan amalan-amalan yang menunjukkan betapa mereka merasakan pengabdian diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat Quran, bacalah dalam Quran kisah Rasul alaihi wassalatu wassalam, kisah yang benar. Quran bukan surat khabar, bukan majalah, bukan buku cerita. Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, petunjuk daripada Allah, cerita yang benar, cerita yang sungguh-sungguh, di antaranya cerita Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan setiap kali perasaan itu wujud di dalam jiwa mereka, di samping menyadari kebesaran Allah, maka bertambah meningkatnya ketinggian rohani, sehingga mereka merasa lemah dan cuai mereka ketika bertambah hampir mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, kita dapati mereka membanyakkan taubat, lebih takut kepada Allah dari manusia-manusia lain, dan menangis demi berhadapan dengan Tuhan mereka. Lalu mereka mentaati Allah lebih daripada orang-orang mukmin yang beribadat kepada Tuhannya. Mengapa begitu sekali ketaatan mereka? Adakah kerana mereka melakukan maksiat, mengerjakan mungkar? Tidak, sekali-kali. Kerana kalau begitu yang berlaku, maka tidak bermakna lagi segala kenyataan mereka kepada manusia, dan tidak bermakna lagi kebenaran ad-din yang dibawa oleh mereka. Rasul-Rasul mempunyai kepribadian yang sangat tinggi, yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengerjakan maksiat, dia pelihara daripada maksiat. Walaupun dipelihara daripada maksiat, mereka sangat taat kepada Allah. Mereka bertaubat, menangis walaupun keadaan tidak berdosa, kerana selalu takut, gerun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ketinggian martabat Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab Allah Ta'ala jadikan begitu, kerana Allah Ta'ala nak jadikan mereka contoh dan tuladan kepada seluruh manusia. Bukan sahaja Allah Ta'ala nak suruh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni membawa ajaran, kitab daripada Allah, dalam masa yang sama nak mengajar manusia bagaimana beramal dengan kitab Allah. Bukan sahaja beramal, bagaimana membentuk diri dan peribadi dengan petunjuk daripada Allah. Mestilah Rasul-Rasul seorang yang pribadinya sangat baik, sangat mulia, akhlak dan perangainya menjadi contoh dan tuladan. Perangai dalam hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Bukan saja mereka nak berlakon dengan ibadat, nak buat-buat dia tunjuk semayang tapi hatinya tidak ikhlas. Tidak, mereka tunjuk semayang dengan hati yang ikhlas pada Allah Ta'ala. Mereka tunjuk bertakwa, takut kepada Allah lebih pada orang lain, nak mengajar manusia supaya gerun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana seluruh kehidupan kita ni diberi oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak menjadikan kita, tak ada kita. Setiap detik nyawa kita, jantung kita, nadi kita, aliran darah kita, setiap bulu roma kita,
adalah pemberian daripada Allah, daripada yang sebesar-besar yang ada dalam tubuh, yang sehalu-halunya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita nak makan dengan bismillah. Nak masuk jambang pun berdoa pada Allah. Tubik jambang bersyukur pada Allah, buang daripada penyakit. Nak ambil wuduk pun ingat pada Allah. Bersih diri daripada najis pun ingat pada Allah. Semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kebaikan, menghilangkan keburukan. Penyakit dalam diri kita ada pemberian daripada Allah. Kalau sakit juga, baik juga. Allah Ta'ala nak ajar kita supaya menjadi hamba yang insaf, hamba yang tunduk dan sedar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada lagi orang-orang yang bertanya, mengapa mereka dianggap maksum, yakni terpelihara daripada dosa, sedangkan ada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan mereka melakukan kesalahan. Setelah kita membaca bahawa salah satu dari sifat yang wajib bagi Rasul ialah al-ismah, terpelihara daripada dosa. Bagaimana dikatakan mereka terpelihara daripada dosa, sedangkan ada ayat-ayat Quran yang menjelaskan bahawa Rasul juga melakukan dosa, melakukan kesalahan. Di antaranya seperti firman Allah Ta'ala, wa asa Adamu rabbahu faghawa, surah Taha ayat 121. Artinya, dan derhakalah Adam kepada Tuhan, dan dia telah melakukan sesuatu yang melampau. Setelah dia itu salah, maka dia melakukan perkara yang melampau. Ayat ini mengesahkan Nabi Adam AS melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, sempadan yang ditetapkan oleh Allah ketika meletakkan Adam di dalam syurga. Wala taqraba hadhihi syajarah, wahai Adam, jangan sekali-kali engkau mendekati pokok ini. Di sana ada pokok larangan di dalam syurga. Tiba-tiba Adam telah melakukan kesalahan, membuat dosa kerana menghampiri dan makan daripada pokok yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Rasul bersifat dengan ismah, dipelihara daripada dosa, akan diterangkan kemudian. Firman Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh alaihi salam, inni aizuka an takuna minal jahilin, sesungguhnya aku memperingatkan kamu wahai Nuh supaya jangan termasuk di kalangan orang-orang yang jahil. Surah Hud ayat 46. Ayat ini berkait dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam setelah berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang berenang di dalam air banjir yang besar, dalam topan yang besar, dilambung oleh ombak. Nuh mengajak anak naik dengan syarat beriman. Kalau tak beriman tak boleh naik, Allah Ta'ala tak izin. Tiba-tiba anaknya tidak mahu beriman dan tenggelam mati. Lalu Nuh bermunajat kepada Tuhan, wa nada Nuhu rabbahu inna ibni min ahli. Lalu Nuh bermunajat kepada Tuhan, wahai Tuhan, sesungguhnya anakku termasuk di kalangan keluargaku. Ampunkanlah anakku yang tenggelam itu. Tuhan kata, aku memberi peringatan kepada wahai Nuh, mu jangan termasuk di kalangan orang-orang yang jahil. Ayat ini menunjukkan Allah Ta'ala
menempelak Nabi Nuh alaihi salam yang mendoakan supaya Allah menyelamatkan anaknya yang kafir itu. Allah Ta'ala tak izin. Macam mana Nabi Nuh boleh buat? Firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Surah Al-Fatah ayat 2. Artinya, supaya Allah memberi keampunan kepadamu terhadap dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Ayat ini menunjukkan Allah Ta'ala mengampun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dosa-dosa yang pernah dibuat dan dosa yang akan datang. Ayat ini mendedahkan bahawa Nabi juga berdosa. Bagaimana dikatakan Rasul bersifat dengan ismah, dipelihara daripada dosa, akan diterangkan. Bagi menjawabnya perlu dijelaskan bahawa apabila al-ismah terpelihara daripada dosa itu, sabit bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam dengan nas Al-Quran dan hujah akal yang kuat, maka ayat-ayat yang memberi faham pada zahir maknanya berlaku maksiat di kalangan Rasul-Rasul itu tidaklah berlaku dengan tujuan maksiat. Tetapi sebabnya, ada sebabnya. Ayat ini tidak memberi makna Rasul itu melakukan maksiat. Merupakan perkara yang disebabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pengajaran kepada manusia, bukan untuk menjadikan dosa kepada Rasul-Rasul itu. Mengikut kaedah tafsir Al-Quran, bila ada ayat yang bercanggah di antara satu sama lain, seboleh-bolehnya hendaklah dikumpulkan kedua-dua ayat itu dengan tujuan yang berbeza, tujuan yang berlainan, tidak berlawanan di antara satu sama lain. Yang kedua, hendaklah dilihat mana yang dulu, mana yang kemudian. Ayat yang kemudian menasahkan ayat yang dahulu daripadanya. Itu kaedahnya. Kalau tak tahu mana sejarah ayat ini diturunkan, mana dulu ke mana kemudian, hendaklah dilihat yang mana kuat hujahnya. Yang kuat hujahnya hendaklah diambil dan ditafsirkan dengan cara yang tidak menyelewengkan ayat-ayat itu. Sebabnya ialah yang pertama, kerana terlupa. Seperti firman Allah Ta'ala tentang Adam alaihi salam, walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Surah Taha. Artinya, dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka dia lupa akan perintah itu dan kami tidak dapati padanya keazaman. Menunjukkan bahawa apa yang berlaku ialah kerana lupa. Tidak ada keazaman dalam diri Nabi Adam AS. Kerana perkara ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak mahu mengekalkan Adam di dalam syurga. Tempat Adam di atas dunia, belum tiba lagi dalam syurga. Dalam syurga ni setelah dia mati, masuk hari akhirat, baru masuk syurga. Tempatnya di bumi. Allah Ta'ala telah isytiharkan Adam adalah makhluk yang akan ditugaskan di bumi untuk menjadi khalifah, iqamatud din wa siyasatud dunya bih, untuk menegakkan agama Allah, iaitulah agama Islam, dan mentadbir urusan dunia dengan agama Allah. Itu tujuannya. Maka Allah meletakkan Adam dalam syurga semata-mata untuk mendidik Nabi Adam di dalam syurga supaya pandai memakan makanan, pandai minum yang lazat, memakai pakaian yang cantik yang molek, dan diajar batas sempadan halal dan haram. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pokok ini, untuk mengajar bahawa ada perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan itu memberi mudarat, dia kena tahu. Itu diatur oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mendidik Adam dengan kesalahan yang dibuat, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Adam dan zuriatnya mengenali siapa iblis dan siapa syaitan. Bila duduk di atas muka bumi, kamu akan bertemu dengan iblis, dengan pengikut-pengikut dia di kalangan syaitan. Syaitan ni ada jin dan ada manusia yang akan menggoda, yang akan menipu
supaya melawan perintah Allah, supaya meninggalkan yang halal, mengambil yang haram. Itu tujuannya. Maka Allah menjadikan Adam membuat kesalahan yang diatur oleh Allah dengan tidak ada keazaman daripadanya. Dan Adam turun ke bumi menggunakan akal, menyesal dan bertaubat, untuk mengajar bertaubat. Ini diatur oleh Allah, bukan satu dosa yang dibuat oleh Adam alaihissalam. Kesalahan yang diatur oleh Allah Ta'ala. Berhubung dengan lupa Allah berfirman tentang doa orang-orang yang beriman. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukumkan kami jika kami terlupa dan tersalah. Ini ayat Quran yang dipermankan oleh Allah, diwahyikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disimpan di bawah arasy dan diwahyikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat akhir bersurah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, ayat yang bermakna yang besar. Di dalamnya ada doa yang diajar oleh Allah, doa yang terkandung di dalamnya bertaubat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukumkan kami jika kami terlupa dan tersalah. Ini doa yang diajar oleh Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'an ummatil khata'u wan nisyan. Ini hadis, bukan ayat Quran. Dia sebut surah Hud tu salah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya ayat Quran. Rufi'an ummatil khata'u wan nisyan, artinya diangkat daripada umatku yang tidak berdosa dengan sebab tersalah dan terlupa. Bila tersalah dengan cara tak sedar ataupun terlupa, diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersalah ni orang buat salah, lepas tu dia sedar balik, dia insaf, maka diampun oleh Allah. Lupa ni dah ingat langsung, buat benda yang dilarang tak ingat, itu ialah orang yang lupa, diampun oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, tersalah ijtihad. Yang kedua, kerana Rasul itu tak diwahyukan, maka dia berijtihad. Berijtihad menggunakan akal, menggunakan fikiran. Ini diizin oleh Allah Ta'ala. Setelah dia menggunakan akal, kalau betul didiamkan oleh Allah Ta'ala. Kalau salah diwahyukan, ini salah. Ataupun betul dikuatkan lagi dengan wahyu. Itu caranya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani, fa idza hakama wajtahada thumma akhta falahu ajrun wahid, muttafaqun alaih. Artinya, apabila berhukumlah orang yang berhukum, lalu dia berijtihad, kemudian ijtihadnya betul, maka baginya 2 pahala. Maka apabila dia berhukum dan dia berijtihad, kemudian dia tersalah, maka baginya 1 pahala. Ijtihad ialah dalam perkara hukum yang nasnya tidak jelas, yang nasnya boleh diberi penafsiran dengan berbagai-bagai makna, ataupun dalam perkara yang tidak ada ayat Quran dan tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam perkara umum, perkara yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat. Tak ada nas, umum sangat. Maka dibenarkan para ulama berijtihad. Terutamanya yang memerintah negara. Memerintah negara Islam lah, bukan negara sekular. Yang memerintah negara Islam, negara yang menjadikan hukum syarak sebagai hukum Allah. Nabi kata, apabila berhukumlah oleh orang yang berhukum, lalu dia berijtihad, kemudian ijtihadnya betul, maka baginya 2 pahala. Maka apabila dia berhukum dan dia berijtihad, kemudian dia tersalah, maka baginya 1 pahala. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mari satu masalah yang dia tak ingat ayat Quran, maka Abu Bakar tanya,
dalam masjid di kalangan sahabat-sahabat yang alim. Adakah kalangan kamu yang ingat ayat Quran yang berkait dengan hukum masalah ini? Kalau ada yang ingat baca Quran, maka diketahui hukumnya. Dah ingat, ditanya lagi, adakah kalangan kamu yang pernah ingat sabda Rasulullah SAW? Ada Nabi hukum dalam masalah ini? Kalau ada yang ingat, beritahu. Bila tak ada, dalam Quran pun tak ada, dalam hadis pun tak ada, maka berijtihad. Berijtihad dengan makna mengkaji secara bersungguh, mengikut kaedah hukum syarak, dengan memakai qiyas kepada perkara yang ada dahulu. Contohnya dadah. Dadah tak ada dalam Quran. Macam mana hukum dadah haram? Yang adanya arak. Arak ada, dadah tak ada. Macam mana nak hukum? Mengapa arak diharamkan? Sebab diharamkan kerana mabuk menghilangkan akal. Maka dadah menghilangkan akal, sebabnya sama, maka haram. Itu dia. Digunakan qiyas, digunakan istihsan, iaitulah mengikut baik pada pandangan uruf orang yang warah pikirannya, dan mengikut masalah mursalah, iaitulah mengikut kepentingan membawa kebaikan dan menolak mudarat dalam perkara yang tidak ada nas. Perkara yang tak ada nas, perkara yang ada nas tak boleh. Contohnya semayang tu wajib, kita nak istihad supaya jadi tak wajib, tak boleh. Semayang 5 waktu nak istihad jadi kurang seminggu sekali, tak boleh. Semayang zuhur 4 rakaat, kecuali masa musafir boleh qasar 2 rakaat, nak istihad, nak ubah rakaat dia, tak boleh. Ini ada nas. Mesti baik. Mengerjakan haji, itu ada nas dalam Quran, tak boleh ditakwil lagi. Berjihad fi sabilillah, ada orang kata mendatangkan mudarat. Berjihad ni menyebabkan mati, menyebabkan habis harta. Ini tak boleh ijtihad, kerana perkara maslahah yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tuhan dah tetapkan peraturan ini, tak boleh ijtihad dalam perkara yang tak ada nas. Perkara yang baru yang timbul pada hari ini, itu dilihat mengikut hukum, kaedah-kaedah hukum syarak. Jadi Sayyidina Abu Bakar tanya, ada tak ayat Quran? Tak ada. Ada tak ada Nabi? Tak ada. Maka berijtihad. Ulama-ulama berijtihad. Ijtihad juga berlaku dalam ayat-ayat yang memberi makna yang banyak. Contohnya, aula mastumun nisa. Di antara yang menghilangkan wudu ialah aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Apa makna menyentuh? Syafi'i kata menyentuh kulit dengan kulit. Lamasa dengan makna sentuh, menyentuh aula mastumun nisa. Imam Syafi'i kata menyentuh kulit dengan kulit. Mazhab lain kata tidak. Aula mastumun nisa dengan makna bersetubuh. Au jama'tumun nisa, makna bersetubuh. Maka menyentuh kulit dengan kulit tak hilang air semayang. Ini mazhab lain, ini ijtihad. Mazhab lain kata bahawa Nabi SAW pernah disentuh oleh isterinya ketika Nabi semayang tahajud. Nabi sujud, lama sangat sujud, Aisyah takut Nabi wafat ketika sujud. Aisyah pun jamuh jari dia, jamuh kaki dia. Nabi meneruhkan semayang, tak hilang air semayang, menandakan aula mastumun nisa, ayat jama'tumun nisa. Maknanya dia bersetubuh, bukan menyentuh kulit dengan kulit. Imam Syafi'i mengambil ihtiyat, mengambil basi. Negeri kita ni air banyak, nak ambil sembahyang 10 kali pun tak apa. Maka Syafi'i mengambil ihtiyat. Mazhab lain kata tidak. Au lamastumun nisa au jama'tumun nisa, makna bersetubuh. Ini ijtihad. Ijtihad ulama-ulama mazhab. Semua betul berlaku. Kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Allah Ta'ala izinkan mengikut hukum syarak. Banyak lagi dalam hal-hal yang lain. Itu ijtihad. Jadi kadang-kadang Rasul salah ijtihad. Ijtihad salah, maka Allah Ta'ala turunkan ayat membetulkan. Kerana salah ijtihad. Ini pendapat ni dhaif. Pendapat yang kuat, pendapat yang pertama tadi,
ialah kerana terlupa, diatur oleh Allah Ta'ala. Itu pendapat yang lebih kuat. Yang ketiga berlaku sebelum menjadi Nabi, di mana perkara itu belum menjadi syariat kepadanya. Yang ketiga, ada ulama mengatakan kesalahan yang dibuat oleh Nabi belum dilantik menjadi Nabi lagi, belum dilantik menjadi Rasul, belum ada syariat. Tak ada syariat, tak ada larangan. Di mana Adam alaihi salam melakukan kesalahan itu, belum lagi dilantik menjadi Rasul. Tak ada syariat lagi, cuma kata-kata begitu saja. Tak tahu beza antara mana syariat tidak. Setelah di bumi baru dilantik menjadi Rasul. Maka kesalahan dibuat sebelum dilantik menjadi Rasul, maka tak ada ambil ke. Nabi Nuh alaihi salam katalah dilantik menjadi Rasul. Dilantik menjadi Rasul. Mungkin tak ada wahyu berkenaan dengan itu. Tak ada wahyu yang melarangkannya. Tak ada wahyu yang melarangkannya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Allah Ta'ala tak izin. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa dan istighfar untuk orang yang beriman saja, yang Islam saja. Yang belum Islam, belum beriman, serah pada Allah Ta'ala. Itu maknanya pembetulan dibuat oleh Allah Ta'ala. Perlu diketahui pula bahawa ada juga di kalangan ulama yang menjadikan ismah itu termasuk di dalam ta'rif amanah. Setengah ulama dia tak sebut ismah. Ismah ni masuk dalam perkara amanah. Maka dibilang sifat yang wajib bagi Rasul 4 saja. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ismah tak ada yang kelima. Ada ulama membilangkan ismah yang kelima. Ismah dia pelihara daripada dosa. Amanah ialah memelihara diri daripada melakukan dosa. Ismah dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada melakukan dosa. Itu ismahnya. Malaikat adalah maksum. Nabi-nabi dan rasul-rasul adalah maksum. Makna dibersihkan daripada dosa. Ini adalah pemeliharaan yang khusus daripada Allah Ta'ala. Setengah ulama mendekan ismah termasuk dalam amanah. Oleh kerana itulah kita baca dalam kitab Tauhid, kitab Fardu Ain, dia bilang 4 saja sifat yang wajib bagi Rasul, kerana ismah ni masuk dalam perkara amanah. Wallahu a'lam. Di antara sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam ialah terselamat daripada aib yang meliarkan perasaan manusia. Perkara ini adalah di antara keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anbiya, yakni nabi-nabi alaihi mussalatu wassalam. Sama ada dari segi tubuh badannya atau pemikirannya, seperti mereka tidak dihinggapi oleh penyakit yang menjejekkan atau menjejaskan akal, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara mereka daripada perkara-perkara tersebut. Sebabnya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala melantik nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi mussalatu wassalam di kalangan manusia yang dipandang hebat oleh umat di zaman masing-masing. Hebat dari segi akal fikiran, dari segi akhlak, dari segi tubuh badan. Mereka tidak boleh diatasi oleh orang-orang lain, supaya mereka diterima oleh masyarakat dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang hebat. Manusia yang paling sempurna, yang paling baik di zaman masing-masing. Mereka adalah contoh dan teladan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya beramal dengan agamanya yang dinamakan Islam. Adapun apa yang diriwayatkan tentang Nabi Ayub alaihi mussalatu wassalam, kononnya dia dihinggapi oleh penyakit yang kotor sehingga badan berbau seperti bangkai.
ulat-ulat keluar dari jasadnya sehingga dibenci oleh isterinya. Cerita yang batil dan bohong ini adalah di antara Israiliyat, riwayat dari orang-orang Yahudi yang tidak harus dijadikan i'tiqad, kerana ianya bercanggah dengan sifat-sifat ketinggian yang ada pada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Al-Quranul Karim tidaklah menyatakan kepada kita cerita-cerita yang seperti itu. Sesungguhnya apa yang diceritakan ialah tentang penyakit yang dihadapinya sebagai ujian dari Allah, dan dia tidak lupakan Allah, sentiasa berdoa dan mengingatinya, sehinggalah Allah menyembuhkan penyakitnya. Berhubung dengan perkara itu, Allah SWT berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yaddur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indik wa dhikra lil abidin. Al-Anbiya ayat 84. Artinya, dan Nabi Ayub ketika dia menyeru akan Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami hilangkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadikan peringatan bagi segala mereka yang menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian kepada Nabi Ayub alaihi salam. Ditimpa penyakit, anak-anaknya mati, hartanya hilang, dengan satu bencana yang diturunkan kepadanya, supaya Nabi Ayub menjadi contoh orang yang sabar, di mana penyakit bencana tidaklah sampai menjejaskan martabat dan kedudukannya. Adapun cerita-cerita yang disebut di dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah Nabi-Nabi, dan disebut di dalam setengah kitab-kitab tafsir, termasuk kitab-kitab tafsir yang besar, menjadi kelaziman ulama-ulama tafsir seperti tafsir Sawi, tafsir Khazin, dan beberapa tafsir. Bahkan tafsir Al-Qurtubi pun dimasukkan juga kadang-kadang dengan cerita-cerita yang diriwayatkan daripada Israiliyat. Israiliyat ialah kisah orang Yahudi apabila orang-orang Yahudi masuk Islam, golongan ulama ahli kitab masuk Islam, maka mereka bawa cerita-cerita ni di dalam masyarakat Islam. Dan ada ulama-ulama Islam yang mengaji dengan ulama-ulama ahli kitab ini. Lalu mereka mengubah, letak semua dalam kitab-kitab mereka. Ada yang sahih, yang dhaif, yang maudhu', yang palsu dimasukkan semua. Oleh kerana itu, maka kitab-kitab ini hendaklah ditahqiq. Kitab yang mesti dipelihara ialah Al-Quranul Karim. Quran itu dipelihara, tak boleh ada cacat celah di dalamnya, dipelihara oleh Allah. Adapun kitab hadis, Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim ini diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih, yang tidak ada dhaif di dalamnya. Kerana Bukhari dan Muslim, dia antaranya Imam Bukhari yang meriwayatkan ratus ribu hadis. Hadis-hadis pilihan saja yang dimasukkan di dalam kitabnya, dan hadis-hadis yang nak diletak dalam kitab itu disembahyang istikharah dulu, baru dimasukkan hadis dalam kitabnya. Sahih Bukhari dan diikuti oleh Sahih Muslim. Maka yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim ialah Sahih Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim. Kemudian
ulama-ulama lain yang meriwayatkan hadis mengikut syarat-syarat Bukhari dan Muslim. Itu hadis yang sahih juga. Lepas pada itu, banyaklah dimasuk hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah. Yang lemah boleh tahan lagi. Yang teruknya hadis-hadis yang maudhu', hadis rekaan. Dan yang paling teruknya Israiliyat. Israiliyat ialah cerita-cerita yang dibawa oleh ulama-ulama Yahudi yang masuk Islam. Mereka masuk Islam dah, tetapi dibawa cerita-cerita yang ada dalam kitab-kitab mereka kepada masyarakat Islam. Dan ada kalangan ulama-ulama memasukkan cerita-cerita ini dalam kitab mereka. Ini menjadi masalah. Maka mengikut kaedah ulumul Quran, ilmu Al-Quranul Karim, begitu juga ilmu hadis, maka Israiliyat, kisah-kisah orang Yahudi ini dibahagikan bertiga bahagian. Yang pertama, Israiliyat yang wajib kita percaya, tak boleh tolak, wajib kita percaya. Iaitulah Israiliyat yang sama dengan yang ada dalam Quran dan ada dalam hadis-hadis yang sahih lagi mutawatir. Di sana ada riwayat orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi. Riwayat dia sama dengan Quran dan sama dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena terima, wajib. Yang kedua, Israiliyat yang kita kena tolak, kena buang, haram, tak boleh terima. Iaitulah Israiliyat yang bercanggah dengan Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kena tolak. Kita kena buang Israiliyat ini. Di antaranya ialah Israiliyat yang berkait dengan kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang boleh menjatuhkan martabat mereka. Contohnya yang kita baca ini, iaitulah kononnya Nabi Ayub alaihi salam sakit habis apa berulak. Jadi berulak tubuh macam bakar. Jatuh ulak ambil bubuh pula, itu pelawak tu. Ulak jatuh ambil letak pula ulak tu. Takut ulak tak ada rezeki. Itu cerita bohong, cerita Israiliyat. Ini ada dalam kitab. Kita kena faham, bukan semua ada dalam kitab tu kita kena pakar belaka. Kena rujuk kepada Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kisah Nabi Lut yang melarikan diri, yang berhijrah dengan anak dia setelah kaum dia dibinasakan. Orang Yahudi ubuh dalam kitab dia. Kononnya Nabi Lut berzina dengan anak-anak dia. Ini merosakkan martabat Nabi-Nabi. Nabi-Nabi dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ini kerja orang Yahudi semua. Kerja orang Yahudi. Di antaranya ialah kisah Nabi Daud berkahwin dengan isteri panglima perang dia. Suruh panglima perang dia berperang. Sebab Nabi Daud terpandang isteri panglima perang dia yang sangat cantik. Nabi Daud pun nak suruh panglima perang lagi biar mati. Bila panglima ni mati, dia boleh kahwin dengan isteri ni. Ini Israiliyat. Cerita orang Yahudi. Ini ada dalam kitab tafsir. Oleh kerana itu ada orang kita ni asal dalam kitab, ya selalu. Itu tidak boleh. Kitab-kitab ni kena tahqiq. Kerana ada kalangan ulama-ulama kita, dia masuk semua Israiliyat ni. Tafsir-tafsir yang agak menjelaskan ini Israiliyat. Di antaranya tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ni tafsir yang dibersihkan Israiliyat. Kalau ada Israiliyat dia sebut. Al-Qurtubi begitu juga dia sebut ini adalah lemah, riwayat yang lemah. Tapi ubuh juga dalam kitab dia. Di antaranya dia letak dalam kitab, lock begitu saja. Menyebabkan orang yang bacanya, oh ya sungguh. Ini menyebabkan boleh menimbulkan kekeliruan. Kerana di zaman awal Islam kertas tak ada. Bukan zaman ni, kertasnya tak ada. Tulis di belulang, tulis di tulang. Tulis di kayu, di kulit kayu. Pakai ingatan begitu saja. Tidak banyak. Lepas tu baru ada kertas. Bila ada kertas ni, banyaklah kitab-kitab.
maka boleh dibandingkan antara satu kitab dengan satu kitab. Sekarang ni pula ada komputer pula. Ribu-ribu kitab boleh masuk dalam komputer. Dan boleh dilihat mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Di mana ilmu-ilmu yang baru boleh kita gunakan untuk buat tahqiq, buat kajian terhadap kisah-kisah ini. Khususnya yang berkait dengan Israiliyat. Cerita orang-orang Yahudi. Cerita Nabi Sulaiman, cerita Nabi Ayub, cerita Nabi Ibrahim. Banyak cerita-cerita Nabi ini dimasukkan dengan Israiliyat. Di antaranya Israiliyat yang terserah pada akal kita. Nak terima ke tak mau terima ke, itu hal fikiran kita lah. Di antaranya Israiliyat yang masuk dalam hadis Isra dan Mi'raj, bukan hadis. Bukan hadis, Nabi tak sebut pun. Tapi ada dalam kitab Isra dan Mi'raj. Langit yang pertama daripada besi, yang kedua daripada suasa, daripada temaga, daripada perak, daripada langit ni. Daripada macam-macam. Langit ni. Lapis yang pertama daripada ni, yang kedua daripada ni. Nabi tak sebut pada dalam hadis. Tapi ada dalam kitab Isra dan Mi'raj yang diterjemahkan. Ini bukan berhadis Nabi SAW. Ini termasuk di dalam Israiliyat. Terpulang kepada kajian-kajian baru yang dibuat. Adakah kisah ni benar ataupun tidak? Di antaranya, bumi tempat kita duduk ni, duduk atas tanduk lembu. Lembu duduk atas ikan pula. Ikan duduk dalam laut, ikan nun. Ini termasuk dalam Israiliyat. Cerita Israiliyat, iaitulah cerita orang-orang Yahudi yang dimasukkan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Islam. Di sinilah maka disuruh kita mengaji dengan berguru, bukan pakai baca sendiri. Kalau baca sendiri, syaitan boleh masuk jadi tok guru celah tu. Kalau baca kitab sendiri, kena ada guru. Dan guru pula guru yang mursyid. Mana guru yang mursyid ni? Guru yang membaca kitab dengan tahqiq, dengan mengkaji. Bukan guru yang tidak mursyid, asal berjumpa boleh bercakap sedak je, selalu. Ini tidak. Mesti kita tahu dia mengaji dengan tahqiq, dengan mengkaji betul-betul, yang boleh membezakan dia antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Orang yang Tuhan pelihara ialah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah Ta'ala pelihara. Apa yang dipahamkan di ayat yang tersebut, kisah Nabi Ayub, menunjukkan bahawa kemudaratan yang dialami oleh jisimnya dan keluarganya ialah jenis kemudaratan yang menimpa manusia, yang juga mengenai para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana mereka juga menemui ajal, dan apa yang berlaku itu tidaklah ke peringkat menjatuhkan martabat mereka. Allah Ta'ala jadikan Nabi-Nabi tidak menjatuhkan martabat mereka. Di antaranya orang Yahudi kata Nabi Musa ni buruk. Buruk Nabi Musa tu. Sebab itulah Nabi Musa dia mandi jauh pada orang, kata orang Yahudi. Ini kisah-kisah Yahudi. Nabi Musa ni dia pasal apa dia mandi jauh pada orang? Kerana dia batu dia buruk. Malu takut orang nampak batu dia. Dia sanggup buat hina Nabi dia sendiri. Ini orang Yahudi. Maka berlakulah dalam riwayat, dalam hadis, dalam Sahih Bukhari dan hadis-hadis yang lain, Nabi Musa pada satu hari dia mandi jauh daripada orang. Dia mandi dalam keadaan dia buang pakaian dia, tak ada kain sahang, telanjang. Lalu Nabi Musa pun letak pakaian atas batu. Nabi Musa pun mandi. Sudah mandi, Nabi Musa nak ambil kain, batu gerak jalan. Kat baju aku ni, Nabi Musa dah kejar batu-batu. Tujuannya ada kalangan Bani Israel yang tengok Nabi Musa ni tak buruk, rupanya bohong, pelawak je. Allah Ta'ala nak selamatkan daripada Nabi Musa. Nabi Musa, supaya kisah aib Nabi Musa didedahkan oleh orang Yahudi sendiri. Ini disebut di dalam hadis riwayatnya, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memelihara Nabi-Nabi daripada cacat cela. Sama ada fikiran dia, akal dia, dan lain-lain lagi, Allah Ta'ala pelihara. Nabi adalah orang yang paling cantik, yang paling lawa, yang paling hebat.
yang paling gagah, yang paling berani, yang paling mulia akhlaknya dan paling bijak akalnya. Ingatannya kuat, tak lupa langsung. Bila bertemu dengan orang, ingat. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan ribu-ribu sahabat dia. Tengok sahabat sekali kenal walaupun ribu-ribu. Kita kalau ramai sangat tak kenal dah. Allah Ta'ala jadikan ingatan dia kuat. Dengan sebab itu, wahyi yang dia terima, kitab yang dia terima, tak dilupakan. Allah Ta'ala jadikan keistimewaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lebih daripada manusia-manusia yang lain. Oleh kerana itu, maka sifat-sifat yang buruk pada jasad dia, pada fikiran dia, pada akhlak dia, ditolak oleh Allah Ta'ala, dibuang oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pelihara mereka daripada perkara-perkara itu. Perkara-perkara yang harus bagi Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam. Harus bagi Rasul alaihi mussalatu wassalam bersifat dengan semua sifat-sifat yang ada pada manusia yang tidak menjatuhkan martabat dan kedudukan mereka. Seperti makan, minum, berumah tangga, bergembira, berduka cita, sakit yang tidak merendahkan martabat mereka dan sebagainya. Allah Ta'ala jadikan sifat-sifat yang ada pada manusia yang tidak menjatuhkan kedudukan dia ada pada dia. Menunjukkan Rasul-Rasul ni adalah manusia, bukannya malaikat, bukannya jin. Kerana Allah Ta'ala nak jadikan Rasul-Rasul manusia contoh. Semua perkara yang ada pada manusia yang tidak menjatuhkan kedudukannya ada pada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya makan minum. Makan minum yang halal, tak makan yang haram. Yang haram tidak, semua yang halal. Bahkan anak cucu dia pun dia jaga makan halal, tak makan yang haram. Contohnya pernah satu hari orang bawa zakat buah kurma. Lalu cucu dia Sayyidina Hasan makan buah kurma zakat. Lalu Nabi korek pada mulut cucu dia. Anak beranak kita tak boleh makan harta zakat. Dikoreknya, dibuangnya. Kerana zakat diharamkan kepada keluarga Nabi SAW. Zakat ni untuk fakir miskin yang bukan keluarga Nabi. Keluarga Nabi menerima ghanimah dan faid, rikas, tak boleh ambil daripada zakat. Allah Ta'ala tak izin, walaupun zakat tu duit yang bersih, yang baik. Allah Ta'ala nak pelihara Nabi, nak jadi contoh pada orang lain, menerima harta zakat dengan amanah. Makanan yang halal contohnya, tapi tak berapa molek, maka Nabi tak makan. Benda tu halal. Contohnya, satu masa Nabi keluar berperang dengan sahabat-sahabat dia. Lalu Khalid bin Walid, penerima perang Nabi dan beberapa orang sahabat igak dhab. Dhab ni ialah bewok pada pasir. Jenis bewok lah juga. Cuma dhab ni dia makan rupu. Dia tak makan bangkai. Makan rupu, dia minum air embun, dia minum setitik saja boleh tahan sampai bulan-bulan. Ini keistimewaan dhab. Lalu Khalid bin Walid igak dhab. Nabi dah larang. Sembelih, panggang, masuk. Lalu jemput Nabi makan. Nabi kata, kulu lakinnahu laysa bi ardi qaumi fa nafsi ta'afuh, kata Nabi. Kulu, makanlah kamu. Makanlah mu. Binatang dhab ni bukan binatang negeri aku, kata Nabi. Maka aku tak lalu nak makan. Hadis ini menunjukkan dhab itu halal. Dhab itu halal dan Nabi tak makan. Kerana Nabi tak lalu nak makan. Tengok rupa dia tu Nabi tak lalu. Halal. Tetap halal. Ada hadis yang menghalalkan. Maka dhab adalah halal. Kita pula ambil dhab ubat pula. Tu haram Melayu pula. Lambat jumpa benda pelik jadi ubat satu. Tu hal kita pula. Termasuklah sifat yang ada pada Nabi.
berumah tangga, ada isteri, ada anak, ada cucu dan ada cicit, berumah tangga, berkahwin, bergembira. Ada masa Nabi suka dan bergurau dengan sahabat-sahabat dia. Bergurau dengan sahabat. Siapa suka gembira, bukan tak boleh gurau langsung. Tak boleh kelakar, boleh kelakar. Nabi berkelakar dengan sahabat dia. Tapi dia berkelakar dengan benda yang betul, bukan benda yang salah. Dengan benda yang benar, bukan yang bohong. Kelakar yang betul. Pernah diriwayat dalam satu hadis, mari seorang perempuan tua. Orang perempuan tua dah mari. Nabi kata, la tadkhulul jannata ajuz. Orang perempuan tua tak masuk syurga, Nabi kata. Lalu orang perempuan ni menangis. Sebab Nabi kata dia tak masuk syurga. Nangis orang perempuan ni. Kerana Nabi kata tak masuk syurga. Ini ucapan Nabi. Lalu Nabi kata, mu masuk syurga. Tapi bila mu masuk syurga, mu jadi muda dalam syurga, tak tua dah, kata Nabi. Nabi bergurau dengan dia, boleh bergurau. Nabi bergurau dengan sahabat-sahabat dia. Dan sahabat-sahabat bergurau dengan Nabi. Tak jadi salah. Seorang sahabat yang terkenal dengan nakal. Nak tengok Nabi bijak dah naik kuda. Nabi dengan sahabat-sahabat dia berhenti dalam perjalanan satu medan perang. Nabi dan sahabat-sahabat tidur. Tengah Nabi tidur, dia ngakak. Dia ngakak koh je, dia pergi pelonggar pelana kuda Nabi. Dia pelonggar pelana kuda. Lalu Nabi pun sudah bangun, pikah naik kuda, musing pelana, tak jatuh. Dia suka bijak rupanya naik kuda dia tu. Nabi tak jatuh. Pelana tu musing, dia pergi pelonggar, tak jatuh daripada kuda. Itu menunjukkan Nabi seorang yang bijak menunggang kuda. Tak jatuh daripada kuda, walaupun pelana dia dilonggarkan. Dia boleh bergurau dengan Nabi. Kalau jatuh, nalah habis pada lutut barang dia. Dia boleh bergurau. Dan Nabi tak marah. Tak marah dia. Menunjukkan Nabi bergurau dengan sahabat-sahabat dia. Dan sahabat-sahabat bergurau dengan Nabi. Berduka cita, sedih. Bila masa sedih, keluarga dia mati, anak dia mati, cucu dia mati, sahabat dia mati, menangis. Nabi menangis. Sahabat kata, ya Rasulullah, berapa pula menangis? Rasulullah suruh orang sabar. Suruh orang sabar, Rasulullah dia menangis. Rasulullah kata, malah mata tak tahan keluar air mata. Sabar tu sabarlah, tapi air mata tak boleh tahan. Menunjukkan bahawa Nabi juga bersedih. Sakit, Nabi juga sakit. Dan sakitnya lebih daripada sakit orang lain. Kalau demam lebih pada orang lain, sesema lebih pada orang lain. Pasal apa? Allah Ta'ala nak tinggikan pahalanya, martabaknya. Tapi sakit yang tidak merendahkan martabak, yang tidak menjejekkan. Macam cerita Nabi Ayub, betul tak betul? Dan sebagainya. Nabi berniaga. Nabi para kambing. Nabi berjahit. Nabi Idris berjahit. Nabi Nuh buat perahu. Nabi Musa para kambing. Nabi kita Muhammad SAW para kambing dan berniaga. Nabi berniaga untuk cari nafkah bagi keluarga dia. Setelah dilantik menjadi Rasul, maka Nabi pun tak bekerja lah. Dia beri peruntukan daripada ghanimah, berikat dan hadiah sahabat-sahabatnya. Kerana menumpukan masa menjalan dengan kerja Nabi dan Rasul. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala. Dalil menunjukkan Nabi-Nabi ini ada sifat manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaih wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Surah Fussilat ayat 6. Artinya, katakanlah, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Aku adalah manusia macammu juga. Cuma Tuhan wahyi kepada aku supaya kamu menerima ajaran Allah, mengesahkan Allah,
menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Allah saja Tuhan. Jangan syirik. Kalau buat dosa hendaklah bertaubat. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Suratul Anbiya ayat 7. Artinya, dan tidak kami utuskan rasul sebelummu, malaikat berapa lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Rasul-rasul zaman dulu juga adalah lelaki dan manusia yang ada pada dirinya sifat-sifat manusia yang mulia, yang bijak, yang cerdik, yang baik akhlaknya. Cuma Allah Ta'ala beri mukjizat, perkara yang luar biasa. Mukjizat ni kadang-kadang, bukan tiap-tiap kali ada mukjizat. Mukjizat ialah perkara yang luar biasa, yang pelik, yang manusia tak boleh buat. Menunjukkan dia seorang rasul. Bukan tiap-tiap kali mukjizat. Tak, jarang sekali manusia tengok ni rasul sungguh. Nabi Musa alaihi salam diberi mukjizat mengalahkan sihir. Capak tongkat jadi ular, telang segala ular-ular sihir. Keluar cahaya daripada tangannya. Bukan tiap-tiap hari mukjizat ni. Ada hari-hari lah, ada masa-masa Tuhan izin tunjuk mukjizat. Ada hari-hari macam biasalah. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW disebut dalam Quran, "Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal, fa aba aktsarun nasi illa kufura, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a, aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin, fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira, أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولا نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا." Surah Al-Isra. Dan sesungguhnya kami terangkan dalam Quran banyak contoh, banyak teladan. Contoh Nabi-Nabi zaman dulu, umat zaman dulu, dan Rasul-Rasul mereka. Tetapi kebanyakan manusia kufur, lawan, tak percaya. Mereka, yakni pemimpin-pemimpin Mekah, meminta daripada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, kami tidak beriman kepadamu kecuali mu dapat pancarkan mata air di Mekah ni. Oleh kerana Mekah ni payah air. Ada telaga Zam-Zam saja. Tak cukup, berebut ramai-ramai. Minta dengan Tuhan supaya bukit-bukit Mekah ni memancarkan mata air. Senang kami akut air. Ataupun kamu dapat mengadakan kebun-kebun kurma dan anggur, yang ada di celah-celah kebun itu tali-tali air yang menyuburkannya. Mu boleh tunjuk kuasa Tuhan, mu ni Rasul. Adakan kebun-kebun di Mekah ni. Kerana bumi Mekah kering kontang, tak ada hasil, tak ada tanaman. Terpaksa pergi beli buah daripada luar, orang bawa ke Mekah. Minta dengan Tuhanmu, jadikan kebun-kebun di Mekah. Jadikan tali air yang menyuburkan kebun itu. Bagi kepada kami, biar kami ada kebun belaka. Zaman learning jadi ada pelda, ada pelkera, boleh bagi tanah. Ataupun kamu dapat menggugurkan langit di atas kepala kami. Menandakanmu ni betul Rasul sungguh. Kami lawanmu, turun bala sekarang. Turun bala sekarang. Biar langit jatuh atas kepala. Ataupun kamu dapat bawa Tuhan dan malaikat. Kami nampak ada di hadapan kami. Ataupun kami tengok mu naik ke langit. Kami tak percaya mu naik ke langit. Malaikat kami nampak mu naik ke langit dan buat turun sebuah kitab yang kami boleh baca. Mereka minta benda-benda pelik daripada Nabi SAW.
Lalu Allah Ta'ala firman, Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasulah. Katalah wahai Muhammad SAW, subhana rabbi, maha suci Tuhan aku. Maha suci Tuhan aku. Aku ni hanyalah seorang rasul, seorang manusia yang dilantik menjadi rasul. Aku manusia macam kamu juga. Cuma Tuhan pilih aku jadi rasul, membawa ajaran dia. Maka Tuhan tak izin Nabi doa biar ada air di Mekah, ataupun ada kebun di Mekah, ataupun langit luruh atas kepala. Nabi tak izin. Wahai Muhammad, sabar. Menunjukkan Nabi adalah seorang manusia. Cuma Tuhan beri mukjizat jajaran sekali supaya manusia nampak. Kalau tiap-tiap kali ada mukjizat dah ikut juga, beratlah padahnya. Beratlah akibatnya. Bahkan ada rasul-rasul yang mati dibunuh. Nabi Zakaria dibelah dengan gergaji. Nabi Yahya dia sembelih. Allah Ta'ala jadikan Nabi-Nabi boleh mati dibunuh. Ada Nabi pula yang melembutkan besi. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, besi boleh dilembutkan dengan tangan saja. Nabi Sulaiman boleh menguasai manusia, jin dan burung yang terbang di udara. Boleh menguasai binatang. Itu mukjizat masing-masing Nabi. Walaupun ada mukjizat, Nabi-Nabi ada sifat manusia. Mereka adalah manusia. Makan minum, beranak, beristeri, beranak pinak. Macam manusia lain juga. Cuma mereka diistimewakan dengan sifat-sifat yang mulia supaya mereka menjadi contoh kepada seluruh manusia. Wallahu a'lam.